Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Azia minggu ni. Dengan tajuk mikroorganisma berfaedah. Seperti mana yang minggu lepas Cikgu dah bagi voice note berkaitan dengan pengelasan mikroorganisma dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Cikgu harap kamu fahamlah. Kalau kata ada yang tak faham, just PM Cikgu, tak ada masalah, anytime. Right. So tajuk mikroorganisma berfaedah ni sebenarnya adalah kita nak lihat kepada aplikasi. Aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian kita. Sebenarnya bukan kata mikroorganisma ni dia menyebabkan keburukan saja kepada kita. Tapi dia ada kebaikan. So antaranya yang pertama ialah dalam bidang perindustrian. Kalau kamu tengok dekat sini, cikgu fokus kepada perindustrian. Bila sebut perindustrian, dia ada dalam bidang, maksudnya kalau kata dalam minuman kita. Dalam minuman kita, kamu selalu minum yogurt, Yakult, Vitagen. So antara bakteria yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus. Seterusnya barangan kulit. Dekat situ dia ada dua contoh bakteria. Kemudian dalam makanan iaitu roti, iaitu kita akan gunakan mikroorganisma dalam kumpulan yeast. Yang keduanya adalah dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, iaitu dalam pencernaan haiwan. Biasanya pencernaan haiwan herbivore. Pencernaan haiwan herbivore iaitu haiwan-haiwan yang makan daun-daun, pucuk-pucuk kayu seperti kambing, lembu, zirafah dan sebagainya. So di mana bakteria ini akan wujud pada usus haiwan herbivore, iaitu dia akan membantu proses pencernaan selulosa. Selulosa tu datang daripada mana? Rumput-rumput, pucuk-pucuk kayu. Kemudian bakteria penetratan, iaitu yang digunakan dalam menjadikan tanah menjadi lebih subur untuk pembentukan ion-ion nitrat dalam tanah. So secara semula jadi tanah kita akan subur, walaupun kadang-kadang kita rasa kita tak tabur baja pun, tapi pokok kita boleh subur. Dan yang ketiganya adalah dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, kalau kamu lihat dekat sini, hormon seperti insulin. Insulin, kalau kamu lihat orang yang pesakit diabetes, dia akan cucuk, iaitu dia menggunakan DNA recombinant E. coli. Yang keduanya ialah antibiotik seperti penicillin, digunakan penicillium. Kemudian vaksin, dia menggunakan pelbagai jenis mikroorganisma dalam pembuatan vaksin. Untuk pengetahuan kamu, vaksin ni sebenarnya adalah bahan yang disuntik ke dalam badan manusia yang digunakan untuk merangsang antibodi dikeluarkan oleh sel darah putih. Maksudnya bila kata kita suntik vaksin, jadi antibodi akan dikeluarkan oleh sel darah putih untuk melawan penyakit-penyakit yang tertentu. Seterusnya. Seterusnya kita nak lihat kepada potensi kegunaan mikroorganisma dan dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. So kalau kita lihat dekat bawah ni, kalau kita lihat, berjaya menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat. Kat sini cikgu gariskan, merawat sisa kumbahan dan juga menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Macam mana tu? So seterusnya kita lihat kepada ekoenzim. So apa yang dikatakan dengan ekoenzim? Iaitu hasil semula jadi. Dekat sini, cikgu gariskan ni, hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Contohnya sisa-sisa buah-buahan ataupun sayur-sayuran, maksudnya yang tak dijual ataupun yang tak elok, dia akan gunakan melalui proses penapaian untuk membuat ekoenzim. Salah satu kegunaan ekoenzim ni, kalau kita lihat dekat sini, digunakan sebagai larutan pembersih. Larutan pembersih. Kemudian dia boleh juga
dijadikan sebagai untuk merawat loji kumbahan. Okey, dan satu lagi, kalau kata daripada ekoenzim, bila kita gunakan hasil semula jadi daripada sisa, maka kita boleh kurangkan sisa-sisa buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey, kalau kamu lihat dekat dalam jadual 1.1 di sini, iaitu perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Okey, kita nak tengok yang mana satu lebih bagus. Okey, dan kalau kamu kaji dekat sini, okey, kamu akan dapati bahawa larutan pembersih ekoenzim ini dia lebih bagus. Dia lebih bagus. Okey, kenapa dia lebih bagus? Antaranya yang pertama, digunakan hasil pertanian. Okey, hasil sisa. Sisa pertanian tadi, sisa tu maksudnya yang tak digunakan. Okey. Yang kedua, dia boleh menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Dan kalau kita lihat, tak perlu disental. Maksudnya tak perlulah kamu nak gonyol, beria-ria. Kemudian dia juga tidak menyebabkan penyumbatan saliran. Okey, kosnya rendah. Kenapa kos rendah? Sebab kita gunakan sisa buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey, penghasilan sisa pun kurang sebab kita gunakan sisa tadi untuk buat ekoenzim, dan dia juga mesra alam. Apa maksud mesra alam? Tidak menyebabkan pencemaran. Okey, seterusnya kita lihat kepada serum bakteria Lactobacillus sp. Okey, so serum bakteria ni, okey, kalau kamu lihat tajuk dia ni, dia digunakan untuk merawat air sisa. Okey, tak nampak pula bila cikgu gariskan ni. Okey, dia untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Okey, dalam sistem saliran, kalau kita lihat sebenarnya dia punya kegunaannya, yang pertama menyingkirkan bau busuk. Okey, yang keduanya maksudnya longkang tu tak bau busuk. Kemudian dia mencernakan haiwan ternakan. Okey, membuat kompos ni maksudnya baja. Okey, memajukan industri perikanan. Okey, menghasilkan enzim, dan yang terakhir merawat sisa kumbahan. So ini adalah fungsi serum bakteria. So ini adalah contoh-contoh mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian kita. Okey, so kita dah habis untuk 1.2. Jadi sebagai tugasan, cikgu nak kamu buat praktis formatif 1.2 soalan 1 sehingga 4. Okey, sebarang persoalan kamu boleh tanya cikgu ataupun rujuk kepada buku teks. Okey, bye. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.